Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6. Tiada istilah pilih kasih bagi pihak berkuasa dalam menyiasat individu dikaitkan dalam Kertas Pandora. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengutamakan kualiti maklumat dan dokumen untuk melakukan siasat. Katanya semua senarai nama yang dinyatakan di dalam Kertas Pandora sedang dalam siasatan SPRM di mana terdapat siasat yang tidak diketahui umum. Bagaimanapun SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subsection 29-4 Akta 694 yang menyatakan bahawa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirahsiakan sehingga orang tertuduh dituduh di mahkamah. Azalina menjawab pertanyaan Hamzah Zainuddin berhubung 12 individu termasuk beberapa pemimpin dalam jemaah menteri yang disebut dalam Kertas Pandora tidak disiasat, sebaliknya hanya memfokuskan tokoh yang dilihat mesra pembangkang. Februari tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan beberapa individu dipanggil memberi keterangan oleh SPRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri berkaitan siasatan Kertas Pandora. Sebelum itu dilaporkan kira-kira 12 warga Malaysia dinyatakan dalam siasatan konsortium antarabangsa bagi wartawan penyiasat berkenaan puluhan ketua negara, kerajaan dan pemerintah dari serata dunia didakwa menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Siasatan itu berdasarkan pembocoran 11.9 juta dokumen sulit daripada 14 syarikat khidmat kewangan di seluruh dunia yang dipanggil Kertas Pandora. Antara ahli politik Malaysia yang dikaitkan ialah bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan Tengku Zafrul Aziz, Presiden UMNO Zahid Hamidi dan beberapa individu lain. Mempunyai entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, namun dalam beberapa kejadian amalan itu digunakan untuk mengelak cukai. Nombor 5. Bekas Menteri dari Parti Amanah Negara Muhammad Hanifah Maidin tampil mengkritik kerajaan berhubung cara pengendalian dua isu semasa. Katanya dia tidak bersetuju dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya isu kejatuhan ringgit tidak dipolitikkan dan penilaian polis terhadap perarakan Badan Pemantau Pilihan Raya Bersih ke Parlimen. Dalam pada itu, bekas ahli Parlimen Amanah itu berkata, dia bersedia memberi peluang kepada pengerusi Pakatan Harapan itu untuk membuktikan dirinya masih seorang reformis sejati walaupun keadaan seolah-olah memberi gambaran berbeza. Katanya adalah diharapkan bahawa dia benar-benar seorang reformis dan bukan disahkan sebagai seorang reformer. Dia tidak mencerminkan budaya reformasi yang pernah dipropagandakan dan dipromosikan oleh PMX Anwar. Kerajaan tidak perlu bimbang tentang serangan politik, ia sentiasa boleh bertindak balas terhadap serangan itu. Di media sosial, Hanifah menyebut gesaan Anwar itu sebagai tidak dapat dibayangkan dan tidak rasional dan tidak logik. Perdana Menteri yang mendapat kritikan hebat berhubung prestasi ringgit yang tidak memberangsangkan berkata, kerajaan sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Dia juga memaklumkan bahawa mata wang ASEAN lain turut merosot dengan dolar Singapura menjadi satu-satunya mata wang tunggal di rantau ini yang menentang penurunan itu. Mengenai bersih, Hanifah berkata, kerajaan juga perlu menghormati hak NGO pemantau pilihan raya itu untuk mengadakan perarakan secara aman. Katanya, saya percaya kedua-dua Perdana Menteri dan Menteri Pakatan Harapan dalam kerajaan sekarang sedar bersedia agenda reformasinya yang benar dan tulen. Tidak keterlaluan untuk mengatakan ramai pemimpin PH sebenarnya lulus daripada sekolah demokrasi jalanan bersih, melainkan sudah tentu mereka mengalami amnesia, hilang ingatan. Hanifah berkata polis memberi amaran secara berlebihan kepada orang ramai supaya tidak menyertai perarakan ke Parlimen yang dirancang bersih. Katanya, dan seperti biasa, polis juga telah memetik peruntukan Akta Perhimpunan Aman untuk menggagalkan perhimpunan yang dicadangkan itu atas sebab menyalahi undang-undang kerana tidak notifikasikan untuk memaklumkan pihak berkuasa mengenai cadangan perhimpunan aman itu. Polis harus sedar bahawa idea keseluruhan penubuhan PAA adalah untuk polis memudahkan sebarang perhimpunan yang sah. Nombor 4. Ahli Parlimen Tasik Gelugong Wan Saiful Wanjam berkata, dia akan memberi kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan dia ditawarkan habuan serta peruntukan 1.7 juta ringgit untuk menukar sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa dia dihubungi pegawai SPRM selepas membangkitkan dakwaan itu di sidang Dewan Rakyat. Katanya tak sampai 1 jam selepas saya berucap, saya dapat mesej dari pegawai SPRM minta saya hubungi mereka, saya akan patuhi. Cuma saya nak tanya apa tindakan yang akan diambil untuk menghentikan penggunaan wang rakyat sebagai umpan kepada Ahli Parlimen Bersatu. Terdahulu ketika sesi perbahasan titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat, Wan Saiful turut mendakwa dia telah hadir 4 pertemuan dengan individu berbeza yang memujuknya untuk menyokong Anwar. Selain tawaran peruntukan, dia mendakwa turut ditawarkan peruntukan untuk projek Mesra Rakyat selain tawaran untuk membatalkan pendakwaan jenayah yang dihadapinya. Dakwaan itu menggunakan kekecohan dengan ahli parlimen kerajaan menyifatkan Wan Saiful sekadar menjaja kabar angin. Bagaimanapun, Wan Saiful berkata dia tidak pelik jika dakwaan itu dinafikan oleh pihak kerajaan. Setakat ini sudah 6 ahli parlimen bersatu yang menyuarakan sokongan kepada Anwar. Pembangkang mendakwa peralihan sokongan itu dibuat menerusi ancaman dan tawaran habuan kepada mereka.
Sebelum ini, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar mendakwa ada lebih 10 lagi Ahli Parlimen Bersatu yang akan berbuat demikian. Bersatu bercadang untuk membina perlembagaannya dalam Perhimpunan Agung Khas yang dijadual berjalan hujung minggu ini. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin sebelum ini berkata pindaan itu bagi memastikan tiada lagi penukaran sokongan dalam kalangan wakil rakyat parti itu. Katanya mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT bersetuju mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana wakil rakyat yang khianat bagi maksud mengosong kerusi dan Bersatu bersedia untuk berdepan pilihan raya kecil. Selaras dengan ketegasan itu, MPT juga bersetuju meminda perkara 10 perlembagaan Bersatu menghalang insiden sama daripada berulang di masa hadapan. Nombor 3. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi percaya tawaran kerjasama daripada PAS bagi menghidupkan semula Muafakat Nasional tidak ikhlas. Kerana yang keluar daripada Muafakat Nasional ini bukan UMNO. Mereka yang keluar. Mereka yang menikam kami dari belakang. Mereka yang melakukan kerenah melebihi daripada apa yang telah kita bersetujukan. Saya tak fikir mereka ikhlas di dalam membuat tawaran itu. Musyidu Ampas Hashim Jassim pada 16 Februari lalu berkata beliau yakin ada perbincangan secara tidak langsung antara pimpinan PAS dengan UMNO bagi menghidupkan Muafakat Nasional yang digagaskan ketika keduanya dalam blok pembangkang sebagai usaha penyatuan ummah pasca PRU14 yang dimenangi Pakatan Harapan. Beliau juga berkata PAS tidak akan menutup ruang kerjasama dengan UMNO untuk menghidupkan semula MN biarpun pemimpin UMNO Puan Azhar Kashif menegaskan partinya sudah tutup buku. Sebelum ini, PAS dan UMNO saling menuduh mengabaikan piagam MN yang diasaskan mereka hampir 5 tahun lalu. Hubungan dua parti itu tegang apabila PAS menyertai Perikatan Nasional pada 2020 yang diterajui Bersatu sekaligus mahu parti sepihak UMNO itu turut serta menyertai MN. UMNO membantah keras tindakan PAS itu kerana menganggap Bersatu pengkhianat yang berusaha membunuhnya. Nombor 2. PAS berpendapat saranan disampaikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenai perubahan kerajaan adalah pandangan peribadi baginda. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, seseorang Perdana Menteri boleh dianggap hilang keyakinan terhadapnya melalui beberapa kaedah yang dinyatakan dalam perlembagaan. Menurutnya, setiap orang perlu memberikan pandangan berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Katanya, itu pandangan tuanku, tapi siapa pun yang bercakap ia mesti mengikut perlembagaan persekutuan, apa-apa pun mesti ikut perlembagaan. Semasa menyampaikan titah perasmian mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menjatuhkan kerajaan. Titah baginda semua pihak perlu menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Sultan Ibrahim juga menggesa semua ahli parlimen tanpa mengira parti untuk bekerjasama membina negara dan berkhidmat kepada rakyat. Taqiyuddin yang juga seorang peguam menambah seseorang Perdana Menteri boleh digantikan walaupun ketika parlimen masih berkuat kuasa, iaitu apabila individu terbabit hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Hal tersebut katanya termaktub dalam perlembagaan. Katanya dalam parlimen boleh, di luar parlimen boleh buat. Kalau macam dulu Pakatan Harapan cuba buat hilangkan sokongan majoriti pada Perdana Menteri di luar parlimen kalau undi percaya dalam parlimen. Nombor 1. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi perlu ikhlas dalam menerima hasrat untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional. Begitulah kritikan dari Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadil Syahri berkata tawaran tersebut bukan perkara baru, sebaliknya merupakan hasrat kekal dalam menghidupkan dan mempertahankan penyatuan ummah. Katanya PAS tidak akan jemu-jemu membuka pintu untuk perpaduan ummah. Jika Presiden UMNO merasakan berbaloi untuk terus berada bersama dengan Pakatan Harapan, teruskanlah. Buat masa sekarang, pergunakanlah antara satu sama lain sebelum ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya yang akan datang insya-Allah. Sebelum ini, Musyidu Ampas Datuk Hashim Jassim yakin kerjasama antara parti itu dan UMNO masih boleh dihidupkan kembali melalui Muafakat Nasional. Pada Ahad, media melaporkan Ahmad Zahid membalas kenyataan tersebut dengan menyifatkan ia sebagai satu tawaran yang tidak ikhlas. Mengulas lanjut, menurut Ahmad Fadli, kedua-dua gabungan PH dan Barisan Nasional hakikatnya memerlukan sokongan antara satu sama lain untuk membentuk kerajaan. Ujar beliau, kedudukan Presiden UMNO itu juga berkemungkinan terjejas, memandangkan beliau masih terpalit dengan isu dilepas tanpa dibebaskan pada tahun lalu. Katanya tanpa BN, PH tidak boleh menjadi kerajaan dan tanpa PH, Presiden UMNO akan merasakan dirinya tidak selamat.